kaum-kaum lelaki mengeluh tentang alah hantaran tinggi dan sebagainya. Okey lah, saya nak tukar perspektif kita tentang hantaran ni. Hai, selamat datang ke podcast kami. Saya Faiz. Saya Anis. Ramai remaja bertanya soalan pada kami tentang cinta. So, mari kita jawab dalam segmen Bukan Cinta Biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke podcast kami, iaitu segmen Bukan Cinta Biasa. So, kita akan selalu menjawab persoalan-persoalan yang ditujukan kepada kita. Dan kebanyakan soalan-soalan ni daripada remaja lah kan, daripada remaja. Mereka mengalami episod dalam kehidupan, dan yang paling penting sekali ialah episod cinta mereka. Macam macam drama kan. Adalah yang bertanya, apa persiapan yang terbaik sebenarnya yang perlu dia lakukan sebelum dia nak menempuh medan perkahwinan ini? So, untuk lelaki ni, of course lah, bila orang sebut pasal hantaran, banyaknya nak pakai duit, financial dan sebagainya, memang tak lain tak bukan, memang kita perlukan duit lah untuk kahwin. Dia bukanlah segalanya. Tapi segalanya. Tapi nak buat sesuatu benda tu akhirnya dia perlukan juga duit, kan. Nak kahwin pun kita kena duit. Nak buat majlis kan, satu bila kita jemput orang kahwin dan sebagainya, perbelanjaan tu boleh katakan dah 20,000, 30,000 kadang. Hanya untuk makan. Ya, bayangkan kalau jemputan kita 800 hingga 1,000 orang, dan sekarang satu kepala 15 dan 1,000 dah 15,000. 15,000 ringgit hanya untuk makan kan. Jadi pembelanjaan yang besar ni terkebil-kebil jugalah kan. Di mana kita nak cari duit ni, nak kahwin ni. Jadi akhirnya nak kahwin tapi tak kahwin-kahwin sebab delay sebab duit. Sebab tak cukup duit. Dan kan? banyaklah orang kan, kaum-kaum lelaki mengeluh tentang alah hantaran tinggi dan sebagainya. Okey lah, saya nak tukar perspektif kita kan tentang hantaran ni. Saya dulu pun kena bayar hantaran, dan saya willingly untuk bayar. Kita kena anggap sebagai hantaran tu adalah satu kos yang kita perlu bayar untuk memudahkan pihak perempuan punya preparation majlis dan sebagainya. Niatlah sebagai sedekah lah kan, untuk kita menunjukkan kesungguhan kita. Memang susah untuk kumpul 15, 18, 20 dan sebagainya lah. Tapi bila mana kita niat baik, insya-Allah usaha-usaha kita untuk prepare dan juga usaha-usaha kita untuk menyiapkan mengumpul duit tu, insya-Allah Allah akan kira sebagai satu ibadah, pahala ibadah ganjaran kan dapat. Bukan senang lah kan. Time tu saya student, tak kerja lagi kan. Dan juga kerja part time lah kan, kerja cuci pinggan di kedai. Start itu pukul start pukul 8 malam, habis pukul 1 cuci pinggan. Dekat sini kat Aussie $12 sejam. So satu hari dalam 4 jam dalam $48, $50 lah. So saya kumpul lah dalam beberapa tahun, dan ada juga kerja-kerja lain. Akak dulu pun adalah buat part time job kan, babysitting, cleaning. Kita tak kisahlah kerja apa-apa yang kita buat pun, jangan rasa malu untuk nak lakukan apa-apa kerja pun. As long as kerja itu baik, halal, tak ada masalah, kita boleh kumpul duit. Daripada kita banyak berbelanja benda-benda yang tidak patut, apa kata kita simpan duit tu kan. So yelah, kadang-kadang orang lelaki ni dia banyak belanja gadget kot. Banyak lelaki ni gadget ke game ke, baju ke, jersey ke, apa ke dan sebagainya kan. Kalau budak perempuan boleh apa pula? Samalah handbag kan, bertukar baju setiap bulan. Tudung. Apa satu ni? Food hunting. Yes, food hunting pun satu trend juga kan. Nak cuba tu lah, cuba ni lah. Dan benda tu pun dia memakan duit juga. Daripada kita menggunakan duit kita ni untuk benda-benda je lah, dia banyak ni kehendak, bukannya keperluan sebenarnya kan. So lebih baik kita simpan duit kita tu and put aside untuk saving. Betul, kena disiplin lah. Memang kena disiplin. Sebab benda ni bukan senang kan. Dan juga bila sebut pasal investment untuk lelaki dan juga perempuan, dua-dua sama je. Ramai orang dia invest pada satu benda yang agak rugi bagi saya. Sebagai yang mungkin contoh, tak ada return pun balik kepada kita. Sebagai kan? contoh, dia bersuka ataupun bercinta dengan seorang perempuan ni, pasangan ni bercinta dan sebagainya, spend duit ke sana ke sini, berdating, pergi sana, tengok wayang, makan sana, makan sini, kena bagi hadiah ke awet setiap bulan. Bukan setiap bulan ni. Mungkin boleh jadi setiap bulan. Ada yang high maintenance ke. High maintenance. High maintenance. So kena bayar dan sebagainya kan. Itu adalah satu bagi saya investment yang kurang bijak lah kan. Sebab bagi saya, waktu saya dulu pun, saya memang tak pernah bagi hadiah apa pun kepada dia sebelum kahwin. Satu hadiah pun tak pernah bagi.
Masa tunang kot pernah sekali. Tunang lah, tunang masa untuk tunang pernah lah kan sekali. Itu pun berapa bulan sebelum kita nak berkahwin. Yes, itu pun pas kepada orang lain dan tak pernah bagi jumpa dan sebagainya lah. Memang kita cuba untuk jagalah. Dia dua lah. Satu, jaga hati kita, jaga hubungan kita dan sebagainya. Keduanya lah jaga duit. Daripada kita spend duit pada dia bawa pergi makan semua. Yalah, benda tu kalau kita cerita lain lah kan, dari segi boleh berduaan dan sebagainya. Lepas kahwin tak ada masalah lah. Ni sebelum. Sebab kita pun tak tahu jadi ke tak jadi kan. Betul. Okay, yang paling penting, korang duk belanja-belanja kat awet korang ni kan, yang belum pasti lagi boleh tahu 5 tahun dah kahwin, 5 tahun dah couple dan sebagainya, tak jadilah apa. Banyak kes-kes kan, lalas tak jadi apa. Okay. Sangat rugi. Baiklah korang simpan duit korang, satu untuk kahwin. Keduanya, korang belanja dah lepas kahwin. Setiap korang belanja tu ada hadis kan, apa yang seorang lelaki dapat dan belanja nak gunakan untuk isteri tu, itu adalah satu sedekah. Kan pahala tu dunia akhirat dapat daripada korang belanja kublok apa trending sekarang. Tak tahulah. Apa daripada korang belanja macam pelik-pelik macam-macam kat awet. Baiklah korang simpan kan, cari pasangan ataupun cari jodoh yang baik. Pergi jumpa direct bakal bapak mentua, boleh man sikit, cakap saya berkenan dan sebagainya. Ini plan saya, ini plan saya selama 2-3 tahun untuk mengumpul duit. Berapa hantaran? Oh, baru steady kan. Kan korang, itulah investment yang sebaiknya. Betul. Dan memang banyaklah duit yang perlu digunakan kan. Macam kat sini pun alhamdulillah dengan part time yang kita lakukan tu, akak pun membantu juga bakal suami kita masa bukan tu untuk kan. Perempuan saja, bukan untuk lelaki saja, perempuan pun kena tolong. Bantu juga kan untuk menyediakan kelengkapan rumah, barang-barang dapur apa semua tu. Dan rasa puas jugalah sebab kita dapat membantu, dapat keluarkan dalam lebih kurang RM3,000 juga untuk nak sediakan kelengkapan rumah tu. Saya tak perlu keluarkan satu sen pun untuk barang-barang dapur. Adalah bukan barang dapur macam perkakas dapur. Satu saya tak tahu pun. Saya banyak pada sofa ni dan sebagainya, sewa rumah kan, kereta, itu keperluan yang saya faham. Dia uruskan tu. So itu yang strategi kami. Walaupun belum apa-apa kan, tidak bercinta lagi sebelum kahwin, tapi kami ada plan strategi macam mana kita nak macam mana nak menjadikan rumah yang bakal kita nak duduk ni. Masya Allah. Macam itulah. Saya dengan berani di depan bapak mentua saya kata, yes pakcik, saya mampu untuk bayar RM18,000 sebagai hantaran. Kita tak minta kan? Kita tak minta. Belah perempuan tak minta. Dia cakap berapa, dia cakap macam mana hantaran. Saya bayar RM18,000 pakcik. Time tu tak tahu cukup tak cukup, tapi ada calculation, ada plan, ada strategi untuk mencapai that amount. Total saya belanja semua dalam, tak ingat, 30-40 ribu juga. Tapi banyak lah. Untuk lelaki minimum RM30,000 kena ada lah kalau nak kahwin. Itulah, kita nak sediakan rumah lagi, kereta lagi kan. Betul, RM50,000 lah kalau nak tu. Banyaknya. Yes, banyak. Tapi sikit-sikit lah kan. Kalau boleh janganlah berhutang dan sebagainya. Buanglah sedikit kehendak-kehendak tu. Betul. Buanglah benda-benda yang membuang masa kan, yang mengarut-ngarut tu kan. Jadi yang tak ada return pun. Jadi gunalah masa yang ada ni kan untuk generate income, kumpul duit. Macam-macam boleh buat sekarang. Ya, bisnes online sekarang kan banyak kan, boleh jadi agent tu lah, dropship tu lah kan. Senang. Jadi dan sebenarnya boleh, insya-Allah boleh kan. Kita tahu macam mana nak berbisnes apa semua, strategi kita belajar daripada orang yang berpengalaman, dapatkan pendapat daripada orang lain juga. Insya-Allah memang boleh kumpul duit sebenarnya. Sebelum kita nak masuk medan perkahwinan ni, sebenarnya memang kena ada ilmu. Ilmu ni sangat penting sebab kita bayangkan kan, kalau kita nak pergi bertanding, sukan bertanding, bola sepak ke kan, bola tampar ke, tak kisahlah apa-apa pertandingan, biasanya apa yang kita akan buat kan, kita kena prepare diri kita. Kita kena prepare kan, kita kena ada ilmu, training dan sebagainya. Strategi. Jadi betul. Jadi benda-benda ilmu teori yang kita ada ni lagi bagus ya, lagi mantap kita punya preparation tu, kita punya ilmu. At least kita bila kita melangkah ke medan itu, kita lebih bersedia. Jadi nak dapatkan ilmu dari mana? Dulu kalau macam saya, walaupun saya kita tak jumpa pun lagi siapa calon siapa yang kita akan berkahwin ke apa, masa belajar zaman diploma lagi, sebelum fly lagi kan, memang sangat sukalah pergi seminar-seminar parenting. Walaupun belum ada anak dan juga belum kahwin lagi, belum ada calon pun. Tapi dia pergi. Macam kita nak belajar lah, sebab kita tengok sebenarnya kebanyakan kerosakan kan, gejala-gejala sosial ini berlaku lah disebabkan institusi keluarga itu belum kurang baik, kurang kukuh kan. Jadi kurang bersedia sebenarnya kan. Bila dah masuk satu medan tu, dia kurang bersedia. Dia tak tahu macam mana nak handle perempuan. Nanti kita akan bincangkan jugalah macam mana perempuan ni komunikasi. Jadi semua ni diperlukan ilmu kan. So dari segi perkahwinan perlukan ilmu, and ilmu ni boleh banyaklah kita pecahkan lagi. Ilmu dari segi agama of course kan, ilmu dari segi
kefahaman dan juga personality pun perlu juga. Macam mana kita nak handle situasi. Yang contoh komunikasi. Contoh kalau kita tengok perempuan, kita kena faham perempuan ni macam mana perempuan ni personality, macam mana lelaki ni personality. So kita boleh macam mana lelaki ni berfikir, macam mana perempuan ni berfikir kan. Berbeza. Kadang-kadang kita ada baca ya, macam isu-isu rumah tangga lah berlaku. Sebenarnya kebanyakan isu tu berlaku kan, terjadinya perpisahan ataupun pergaduhan apa semua ni sebab kita kurang bersabar. Betul, kan, Baran betul. Kan rasa nak marah kan, kita kurang bersabar, bergaduh dan kita tak nak duduk berbincang kan. Jadi semua benda ini kan, nak bersabar, nak berbincang, nak berkomunikasi dengan baik, ini pun perlukan ilmu kan. Yes. Kadang-kadang ada yang bergaduh housemate pasal benda ni, tak boleh tegur lah ni dan sebagainya, tak boleh nak terima nasihat orang juga kan. Kurang sabar. Macam mana kalau nak kahwin nanti? Ego kan. Masalah ego. So bila nak kahwin nanti macam mana? Benda tu susah. Kalau kita dapat nak lagilah berbeza personality, lagilah susah kan. Kita nak faham. Okay, insyaAllah rasanya itu saja. Harapnya menjawab. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya, boleh komen. Kami akan cuba jawab soalan-soalan daripada remaja. Hanya remaja lah kita target, sebab yang dah lebih tua ni rasanya orang lain lebih layak untuk menjawab lah. So rasanya itu saja untuk hari ini. Jangan lupa like, share dan juga kongsikan bersama kawan-kawan yang lain. Yes. Hari pun dah nak gelap, dah nak maghrib. Tadi pun hujan. So rasanya kita boleh habiskan di sini sajalah. Itu saja untuk hari ini. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.